Pengembaraan jejak Rasul di tanah besar China bermula di kota Urumqi. Urumqi adalah ibu negara Xinjiang, wilayah otonomi kaum Uighur. Xinjiang adalah satu-satunya wilayah China dengan majoriti penduduk Islam. Tidak heranlah jika tulisan Jawi yang menjadi warisan masyarakat Islam Uighur digunakan dengan meluas, termasuk pada papan tanda di sekitar bandar Urumqi. Wilayah Xinjiang mempunyai 16 juta penduduk yang terdiri daripada 47 suku kaum. Setiap kaum diberi hak sama rata dan kebebasan oleh kerajaan China untuk mengamalkan agama dan budaya masing-masing tanpa tekanan maupun diskriminasi. Hampir separuh penduduk Xinjiang adalah masyarakat Islam Uighur, manakala 9 kaum lain yang turut beragama Islam ialah Kazakh, Hui, Kirgiz, Tajik, Tartar, Uzbek, Tongxiang, Salar dan Bonan. Pembangunan Xinjiang semakin pesat sejak diberi status autonomi pada 1 Oktober 1995. Wilayah Xinjiang seluas 1,66 juta kilometer persegi merangkumi 1/6 China. Nama Urumqi pada asalnya gelaran yang bermaksud kawasan subur dan indah. Ketika pemerintahan dinasti Han, beribu-ribu askar dan petani dihantar ke sini untuk membangunkan Urumqi sebagai persinggahan laluan sutera. Hari ini, Xinjiang diberi julukan The Land of Fruits kerana di sini terdapat 900 spesies buah. Xinjiang juga mempunyai paling banyak masjid di China, iaitu kira-kira 23,000 masjid yang ditadbir oleh 29,000 kaki tangan. Di kota Urumqi misalnya, keadaan masjid-masjid lama seperti Masjid Nanmen ini telah uzur dan sedang dibaik pulih. Langkah ini diambil demi menyelamatkan warisan umat Islam Xinjiang yang juga menjadi sebahagian khazanah sejarah China. Masjid Nanmen berusia kira-kira 200 tahun. Pada 1987, masjid ini dibaik pulih secara besar-besaran dengan perbelanjaan 1,8 juta yuan. Baru-baru ini pihak jawatan kuasa masjid berjaya mengumpul 30 juta yuan lagi bagi tujuan pemuliharaan. Satu lagi masjid yang terletak di kota Urumqi ialah Masjid Shanxi. Masjid yang juga berusia 200 tahun ini telah diiktiraf kerajaan China sebagai warisan sejarah yang perlu dilindungi. Sebahagian besar masjid ini dibina daripada kayu termasuk pintu, tingkap, dinding, tiang dan siling. Islam tidak mewajibkan masjid dibina mengikut reka bentuk tertentu. Masjid Quba, tempat ibadat pertama yang dibina Rasulullah SAW, adalah model masjid yang ringkas dengan lantai tanah dan dinding pohon tamar. Umat Islam bebas memilih bentuk masjid, asalkan tidak mempamerkan patung atau imej yang menyerupai manusia dan haiwan. Oleh itu, penampilan masjid biasanya dipengaruhi budaya setempat dan keperluan masyarakat ketika itu. Masjid Shanxi antara masjid lama paling besar di Urumqi. Dengan keluasan mencapai 250 meter persegi, masjid ini mampu menampung 500 jemaah pada satu-satu masa. Hiasan dalaman Masjid Shanxi dipengaruhi budaya Cina dan kaum minoriti berketurunan Asia Tengah. Seni khat ini misalnya begitu unik dan berlainan dengan kaligrafi Timur Tengah yang biasa kita lihat. Warna pilihan biasanya merah, hijau dan biru, manakala lukisan bermotifkan pemandangan dan tumbuh-tumbuhan. Masjid Shanxi dibina ketika pemerintahan Maharaja Qianlong dan Jia Qing dari dinasti Qing Cina.
Kali terakhir masjid ini dibaik pulih secara besar-besaran ialah pada 1906. Mendirikan masjid dan mengimarahkannya dengan amal ibadat dan majlis ilmu adalah perbuatan terpuji. Sepotong hadis riwayat Al-Bukhari bermaksud, barang siapa membina masjid semata-mata mengharapkan keredaan Allah, maka dia akan memberikannya bangunan yang serupa di syurga. Wilayah utara dan timur Xinjiang didominasi kawasan tinggi yang indah. Kru jejak Rasul mengembara ke pegunungan Tian Shan kira-kira 100 km dari bandar Urumqi untuk melihat tasik yang terletak di puncak gunung. Kawasan ini telah dimajukan sebagai tempat pelancongan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat pedalaman Xinjiang. Pergunungan Tian Shan dan kawasan sekitar adalah tanah kelahiran masyarakat Islam Kazakh. Menurut beberapa pemuda Kazakh, walaupun mereka sedia menerima pembangunan, mereka juga khawatir kalau pemodenan lambat laun akan melenyapkan identiti bangsa Kazakh. Kami mengambil keputusan menaiki bot untuk meninjau dengan lebih dekat perkampungan bangsa Kazakh yang terletak di tebing Heaven Lake atau Tasik Syurga. Tasik ini tercipta kira-kira 2 juta tahun lalu. Selain keindahannya, keistimewaan tasik ini ialah kedudukannya di puncak gunung kira-kira 1.901 meter dari aras laut. Secara purata, panjang tasik ini ialah 3,4 km, manakala lebar 1,5 km. Kawasan tasik ini telah menjadi tempat tinggal semula jadi masyarakat Kazakh sejak zaman berzaman. Masyarakat Kazakh adalah kaum nomad yang berpindah randah mengikut musim dan tinggal di dalam khemah ini yang dipanggil yurt. Rangka yurt dibina daripada kayu, manakala dinding dan atap daripada bulu biri-biri. Atap biasanya mempunyai ruang yang boleh ditutup atau dibuka untuk sistem pengudaraan. Khemah ini mudah dibuka dan dipasang semula, memandangkan bangsa Kazakh berpindah randah sepanjang musim bunga, panas dan luruh. Bahagian dalam yurt pula ringkas dan tidak mempunyai bilik. Bangsa Kazakh cekap menunggang kuda. Kemahiran ini diajar sejak kanak-kanak lagi. Dianggarkan 1,1 juta warga Kazakh tinggal di wilayah Xinjiang. Kru jejak Rasul berpeluang mendekati keluarga Kazakh yang tinggal di kampung Penyanggu di kaki pergunungan Tian Shan. Selain faktor musim, bangsa Kazakh memilih kawasan yang mempunyai sumber air yang mudah dan tanah yang subur untuk berternak. Oleh itu, bangsa Kazakh biasanya ditemui berdekatan sungai ataupun tasik. Sebagai bangsa yang kerap berpindah randah, masyarakat Kazakh mempunyai ciri-ciri yang sama, iaitu bebas, berani dan berdikari. Mereka juga ramah dan mudah mesra dengan kenalan baru. Untuk meraihkan kunjungan jejak Rasul, keluarga Kazakh ini menyembelih seekor biri-biri untuk dijadikan hidangan istimewa. Sebagian besar makanan asasi kaum Kazakh berasaskan gandum, susu dan daging.
Mereka menternak sendiri biri-biri, kambing dan kuda untuk dimakan dagingnya atau dijual untuk menambah pendapatan. Bangsa Kazakh adalah campuran suku Wusun, Kangju dan Alan yang pada asalnya mendiami wilayah Asia Tengah dan Barat Cina. Kami diberitahu istilah Kazakh membawa maksud pelarian. Gelaran ini timbul kerana pada kurun ke-13, bangsa Kazakh terpaksa melarikan diri dari satu tempat ke satu tempat kerana sering diburu Genghis Khan dan Uzbek Khan ketika itu. Hari ini setengah masyarakat Kazakh menghadapi dilema yang sama tetapi dalam bentuk baru. Jalan raya yang dibina betul-betul di hadapan khemah mereka ibarat amaran awal kepada kaum Kazakh, sama ada menerima pembangunan atau terus berpindah randah untuk meneruskan cara hidup tradisional mereka. Inilah dilema masyarakat Kazakh. Mereka mengakui pembangunan membawa manfaat, tetapi khawatir nilai-nilai tradisi mereka akan terancam. Kami cuba menjelami perasaan Baghdad, 12 tahun, anak bongsu kepada pasangan Kazakh yang kami temui. Arlab жүреймін. Neme için arlab yürüyorsun? Қызмет істеймін. Бәрімен таныс боламын. Бәрі ұлтпен таныс боламын. Neme? Әр ұлтпен таныс боламын. Neme? Әр ұлтпен дейді. Ұлтпен мен саған. Adakah panggilan kota Urumqi cukup kuat untuk menggamit kanak-kanak Kazakh itu meninggalkan kehidupan desa? Sen Ürümçini yaxshi ko'ramsan, Mayani yaxshi ko'ramsan? Маяды. Tashiqan. Why? Here. 为什么？ Nima uchun? Өйткені мен әшелі туып өскенмін. Сондықтан әшелі жақсы көремін. Nima? Dadam, anam, dadam meni bakib cho'ng qilgaymi? Shundaymi? Ibu Baghdad, Marzia, telah membuat keputusan untuk menerima pembangunan. Suaminya sekarang bertugas sebagai posmen dan anak perempuan tunggalnya bekerja di Bandar Urumqi. Kini mereka mempunyai pendapatan tetap, ditambah dengan duit saku hasil jualan biri-biri yang mereka ternak sendiri. Mereka telah tinggal tetap di sini selama 2 tahun dan anak bongsunya Baghdad kini belajar di sebuah sekolah berdekatan. Ibu berusia 43 tahun ini memberi sepenuh kebebasan kepada anaknya untuk memilih masa depan sendiri. Siz anisi hamda bu Baghdad cho'ng'aniga nima xizmat qilishni siz qalaysiz Baghdad? Nima xizmat bo'lsa ishqilib bir kasbda ishlashni qalaymiz. Жақсы оқып қызмет істеген. 他希望不管什么工作都行，长大以后好好学习，有一个自己的一个职业。Kami juga menemui Sultan Kaisar, 38 tahun. Sultan juga tidak lagi melakukan kerja-kerja tradisional masyarakat Kazakh seperti berternak. Beliau sekarang berniaga secara kecil-kecilan dengan menjual kitab-kitab agama kepada masyarakat Kazakh yang tinggal di sekitar kawasan ini. Persinggahan kami di perkampungan ini sedikit sebanyak memberi gambaran ringkas mengenai cara hidup dan masa depan masyarakat Islam Kazakh, suku kaum ketiga terbesar di wilayah Xinjiang. Ini mungkin pertemuan pertama dan terakhir kami dengan keluarga Kazakh ini. Walaupun ada peluang untuk kami menjejakkan kaki ke sini sekali lagi, mereka mungkin telah berhijrah ke kota untuk memulakan penghidupan baru atau kembali menjalani kehidupan tradisi. Sejak kebelakangan ini, kerajaan Cina telah membangunkan sektor ekonomi di wilayah autonomi Xinjiang. Pada 1994, zon pembangunan ekonomi diwujudkan di Urumqi khusus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tempatan. Kilang seramik dan marmar ini adalah satu daripada berpuluh-puluh industri yang beroperasi di sini. Selain mewujudkan peluang pekerjaan, kilang ini menggunakan sepenuhnya bahan mentah tempatan. Pendapatan penduduk semakin meningkat sejak wujudnya zon ekonomi ini. Ini diakui sendiri oleh Mahmud Ali, 26 tahun.
Kedua-dua Mahmud Ali dan Ufur Sarajidin berbangsa Uighur dan berasal dari kampung yang sama di Turfan, sebuah pekan di pedalaman Xinjiang. Mereka yang berkawan rapat sejak kecil mengambil keputusan bersama untuk membawa keluarga berhijrah ke bandar kerana tidak mahu terus-menerus hidup serba kekurangan. Bersama-sama 500 pekerja lain, mereka berazam membina masa depan yang lebih terjamin. 这个就在我们本队的，这是我们本队的地，就是开发区成立以后，开发区就是地都一面整沟完了以后，我们都没工作嘛，不是，就是找着开发区，就是从开发区这样找上工作，找的工作。 Walaupun taraf hidup bertambah baik, masyarakat Islam Xinjiang masih berpegang teguh pada agama dan budaya suku kaum masing-masing. Di Urumqi misalnya, umat Islam tempatan mengambil sumbangan di kalangan mereka untuk membina masjid baru menggantikan Masjid Yang Hang yang telah uzur. Masjid yang dibina di atas tapak seluas 3.000 meter persegi ini didirikan pada 1897. Masjid ini dikenali dengan nama Masjid Tartar kerana ia pada asalnya dibina oleh masyarakat Tartar. Kayu adalah bahan utama, manakala penampilannya dipengaruhi unsur-unsur seni bina Asia Tengah. Menurut penduduk tempatan, walaupun masjid baru akan dibina, bangunan lama dikekalkan kerana ia telah menjadi sebahagian warisan masyarakat Islam Xinjiang. Kru jejak Rasul dibawa ke bahagian belakang untuk melihat masjid baru yang sedang dalam pembinaan. Menurut ahli jawatan kuasa masjid, Etamu, 57 tahun, masjid lama hanya mampu menampung 500 jemaah sahaja pada satu-satu masa. Masjid yang bakal dibina boleh memuatkan hingga 5,000 jemaah. Menurut Etamu lagi, kos pembinaan akan dibiayai sepenuhnya dengan sumbangan orang ramai yang kini berjumlah 3 juta yuan. Selain masjid, bangunan 3 tingkat ini akan memuatkan pejabat, madrasah dan bilik tetamu. Sejak pertengahan kurun ke-10 sehinggalah ke hari ini, Islam masih menjadi agama anutan majoriti penduduk Xinjiang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Umat Islam dari pelbagai suku kaum di Xinjiang tetap berpegang teguh kepada budaya masing-masing. Dengan pembaharuan ekonomi sejak kebelakangan ini, mereka menuju masa depan yang lebih cerah menjelang abad ke-21. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam terus bergema di Xinjiang. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La